Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amirah. Pengenalan bagi topik ini adalah kepentingan etika dan peradaban dapat kita lihat melalui zaman kegemilangan Melaka, iaitu semasa pemerintahan Raja Parameswara. Selepas kerajaan Melaka ditubuhkan, beliau mula membangunkan kawasan itu. Pada zaman pemerintahan beliau inilah ramai orang dari India, China dan juga Burma menetap di Melaka bagi mempergiatkan aktiviti perdagangan di situ. Jelaslah beliau juga mengamalkan etika yang baik dalam pemerintahan demi memajukan kerajaan Melaka yang kecil dan baru pada ketika itu. Pernyataan masalah bagi topik ini adalah aspek-aspek berkaitan etika pada masa kini kian pudar selaras dengan perkembangan teknologi yang dikecapi. Hal ini menyebabkan nilai murni dalam masyarakat Malaysia semakin terhakis. Dari perspektif Islam, etika sangat penting kerana Islam menggariskan prinsip amanah, keadilan, kesaksamaan, tawaduk dan juga wasatiyah yang berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Penghayatan etika dan nilai murni dalam pelbagai agama membolehkan generasi muda pada masa akan datang untuk lebih bertamadun. Kegemilangan kerajaan negeri Melaka pada zaman dahulu memberi pengaruh kepada masyarakat muda pada masa kini dalam mengamalkan aspek etika juga nilai murni demi membentuk peradaban Melayu baru yang lebih baik. Banyak perkara yang dapat kita kaitkan pada hari ini melalui sejarah pembentukan kerajaan negeri Melaka semasa pemerintahan Raja Parameswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah binti Hasim. Saya ingin membentangkan beberapa objektif yang telah kami dapati sepanjang kajian dilakukan. Antaranya termasuklah memastikan sejarah yang diperolehi adalah dari sumber yang tepat, sahih dan betul. Seterusnya, untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban melalui kesan kedatangannya para pedagang ke negeri Melaka. Selain itu, ia bertujuan untuk menambahkan ilmu pengetahuan akan proses serta asal-usulnya etika dan peradaban terbentuk. Yang terakhir ialah untuk menanamkan dan menerapkan sifat patriotisme dalam diri dengan menghargai proses pembentukan etika dan peradaban. Sekarang, kita beralih pula kepada kepentingan kajian. Terdapat 3 golongan yang ingin diketengahkan, iaitu individu, masyarakat dan negara. Kepentingan terhadap individu dapat membina sahsiah dan kepribadian yang baik agar dapat memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara negatif. Seterusnya, kepentingan kepada masyarakat dapat membantu mereka untuk hidup dalam keadaan yang aman dan damai serta dapat menyelesaikan permasalahan sosial seperti budaya melepak dan sebagainya. Kepentingan untuk negara pula adalah berfungsi untuk mengekalkan kemakmuran dan kesejahteraan negara sekaligus dapat membantu untuk menaikkan imej negara di persada dunia kerana rakyatnya yang berbudi pekerti. Nama saya Nur Najiyah binti Mukbaber dan saya akan menerangkan mengenai sejarah pembentukan Melaka dan juga kesan kedatangan pedagang asing mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban di masyarakat Melaka. Sejarah Melaka bermula pada abad ke-14 iaitu ketika Parameswara, putera raja dari kerajaan Palembang telah tumpas dalam peperangan merebut kerajaan Majapahit. Hal ini telah menyebabkan baginda lari ke Temasek. Namun di Temasek, baginda telah diusir oleh penjajah dari Siam dan menyebabkan baginda singgah ke Betam iaitu berdekatan dengan muara Sungai Melaka. Di Betam, ketika baginda sedang bersandar di sebatang pohon, baginda terlihat anjing pemburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih. Melihat pada kejadian itu, baginda merasa kagum dengan keberanian pelanduk putih itu dan menyebabkan baginda ingin membuka negeri di situ. Negeri itu diberi nama Melaka bersempena dengan pohon yang baginda sedang bersandar pada ketika itu. Pilihan Parameswara untuk menubuhkan negeri Melaka adalah sangat tepat. Hal ini disebabkan oleh kedudukan geografi Melaka yang sangat strategik sehingga Melaka pernah dikenali sebagai sebuah empayar yang sangat besar dan masyhur. Melaka juga pernah muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa pada pertengahan abad ke-15. Lokasi Melaka yang terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat menyebabkan Melaka menjadi penyambung pasaran antarabangsa India dan benua China. Selain itu, Melaka juga telah menjadi pusat pertembungan semua saudagar dari timur dan barat. Bukan itu sahaja, pelabuhan Melaka juga terlindung dari angin monsun barat daya dan juga timur laut. Terusnya adalah kesan kedatangan pendatang asing mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat di Melaka. Melaka pada masa dahulu telah menerima kedatangan pedagang asing ketika dikenali sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Pendatang dari Arab Parsi, China, India dan juga Eropah telah mewujudkan asimilasi budaya di Melaka. Asimilasi dikenali sebagai satu proses penyatuan individu atau kelompok yang berlainan kebudayaan untuk membentuk satu kelompok yang baharu yang mempunyai kebudayaan dan identiti yang sama. Para pedagang asing berusaha menyesuaikan diri mereka dengan keadaan tempatan dengan cara mempelajari bahasa, budaya dan juga cara hidup masyarakat tempatan. Hal ini telah menyebabkan pembentukan prioriti yang baharu dalam masyarakat sehingga mewujudkan masyarakat Melayu Arab
masyarakat Babu Nyonya, masyarakat India Muslim, masyarakat peranakan Jawi, masyarakat Serani dan juga masyarakat peranakan India Melaka. Asal-usul masyarakat Melayu Arab adalah dari negara Arab. Masyarakat Arab yang berhijrah ke Melaka terdiri daripada masyarakat pedagang dan dikenali dengan gelaran Syekh. Masyarakat Arab yang berhijrah ke Melaka telah menyebarkan ajaran Islam. Penyebaran Islam berlaku dalam kalangan raja dan para pedagang pada permulaannya dan seterusnya berlaku dalam kalangan masyarakat tempatan. Penyebaran Islam juga berlaku melalui perkahwinan campur di antara pedagang Arab dan juga penduduk tempatan sehingga menyebabkan wujudnya masyarakat Melayu Arab. Masyarakat Melayu Arab telah membawa pengaruh dari segi pendidikan, bahasa, kesusasteraan, kesenian dan juga budaya. Masyarakat ini telah membawa pengaruh dari segi pemakaian yang lebih menutup aurat mengikut ajaran Islam. Selain itu, dari segi etika, masyarakat ini lebih kepada mengamalkan cara kehidupan Islam sebagai contoh, menjaga batas pergaulan, saling menghormati dan juga kesamarataan. Seterusnya adalah mengenai masyarakat Babu Nyonya. Asal-usul masyarakat Babu Nyonya adalah berasal dari negara Cina. Masyarakat ini wujud melalui perkahwinan campur dan juga kedatangan pedagang asing dari Cina secara meluas di Melaka. Pengaruh masyarakat Babu Nyonya dari segi pemakaian adalah kebiasaannya Nyonya memakai baju kebaya dan berkain batik yang menggambarkan identiti komuniti mereka. Dari segi budaya pula, dapat dilihat melalui penggunaan dialek Melayu Baba. Komuniti ini tidak berupaya berbahasa asli Cina, sekaligus memisahkan mereka daripada masyarakat asli Cina. Dari segi keagamaan, kebanyakannya mereka memegang teguh pada agama Buddha. Namun terdapat juga segelintir yang menganut agama Kristian dan juga Islam. Seterusnya, pengaruh kesenian yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban Melayu dan Islam di Melaka. Seperti yang kita ketahui, kesenian merupakan salah satu pengaruh terhadap peradaban Melayu dan Islam di Melaka. Antara aspek yang meliputi bidang kesenian tersebut ialah seperti kaligrafi, seni lukis, seni logam, arkitektur dan sebagainya. Sebagai contoh bagi aspek seni bina atau arkitektur yang terdapat di Melaka, ialah terdapat pada rumah tradisional Melaka, masjid, istana dan sebagainya. Sebagai contoh, bahagian serambi pada rumah tradisional Melaka digunakan untuk mengadakan pemufakatan dalam menguruskan adat istiadat yang penting seperti majlis ilmu, majlis perkahwinan dan kematian. Pada masa yang sama, serambi juga dapat digunakan sebagai tempat duduk para tetamu yang menghadiri atau berkunjung ke rumah mereka. Seterusnya, antara bidang kesenian yang mempengaruhi peradaban Islam pula dapat dilihat dari aspek epigrafi dan senipat yang ditunjukkan pada makam, masjid, batu bersurat dan sebagainya. Antara contohnya ialah terdapat tulisan ayat daripada ayat Al-Quran yang dipahat pada makam yang menekankan tentang ajaran Islam dan tasawuf. Seterusnya, senipat juga dapat dilihat pada dalam masjid yang terdapat pada mimbar, dinding, tiang dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, terbuktilah sejak dari zaman dahulu lagi, etika dan peradaban Melayu dan Islam telah berkembang pesat di Melaka hasil daripada kegiatan ekonomi yang menarik pelbagai budaya luar masuk ke dalam Melaka. Seterusnya, kejatuhan Melaka mempengaruhi etika dan peradaban masyarakat Melaka. Pada 15 Ogos 1511, Melaka mengalami kejatuhan Kesultanan Islam yang menyebabkan kemusnahan terhadap Empayar Nusantara pada ketika itu. Pada ketika tersebut, Kesultanan Melaka telah unggul selama 110 tahun. Tahap ekonomi dan perdagangan mereka pada ketika itu telah mencapai tahap kemajuan yang amat memberangsangkan serta diiktiraf sebagai pusat ekonomi yang bertutur lebih daripada 80 bahasa. Melaka juga masyhur dengan negeri yang fungsinya sebagai pusat penyebaran Islam yang terbesar di rantau Asia. Melaka yang pada masa itu telah dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah ibni almarhum Sultan Alauddin Riayat Shah telah menghadapi pelbagai masalah dan cabaran dalam pentadbirannya yang menjurus kepada kejatuhan Melaka. Baginda telah menjadi mangsa keadaan semasa mentadbir Melaka yang pada masa itu sedang dibelenggu pelbagai masalah dan jenayah seperti rasuah, tipu hilah, penyalahgunaan kuasa oleh segelintir pihak. Dalam hal lain, Sultan Mahmud telah menjatuhkan hukuman mati terhadap bendahari kerajaan tersebut iaitu Tun Mutahid yang telah dikatakan cuba untuk merampas kuasa dari beliau. Tun Mutahid juga bersikap tidak adil dalam tugasannya dengan memberikan jawatan pentadbiran yang tertinggi kepada saudara maranya sahaja. Secara tidak langsung telah melahirkan sifat kebencian para bangsawan lain. Berikutan hal tersebut, keadaan ekonomi pada ketika itu turut terkesan dan menyebabkan berlakunya perpecahan rakyat. Semasa pihak Portugis dalam perancangan untuk menakluk Melaka,
terdapat segelintir pedagang asing dari China dan India cuba untuk bersekongkol dengan pihak Portugis dengan mengulurkan bantuan kepada pihak Portugis dengan menawarkan kapal mereka untuk dijadikan pengangkutan semasa menyerang Melaka. Kejatuhan Melaka pada masa tersebut disebabkan rakyatnya tidak bersatu padu dalam mempertahankan kemakmuran Melaka. Hal ini juga berlaku dalam kalangan golongan atasan, pemimpin yang mengambil sikap sambil lewa dan terlalu mempercayai bangsa lain yang pada akhirnya telah menjerat diri sendiri apabila terdapat beberapa individu yang merupakan tali barut kepada Portugis. Jelaslah bahawa antara punca signifikan jatuhnya Melaka disebabkan oleh musuh dalam selimut yang berada di setiap penjuru Melaka. Selain itu, sifat gila akan kuasa dan dendam telah menjatuhkan keimanan pentadbiran Islam pada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatina Zurin binti Mak Nazir. Sekarang giliran saya pula untuk membentangkan mengenai kesan Kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat Melayu Melaka. Antara kesannya ialah Melaka yang dikenali sebagai negeri yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja, menjadikan garis panduan itu pada asalnya telah diamalkan oleh seluruh negeri di negara ini. Malahan, sistem ini juga telah diguna pakai dan diwarisi pada pemerintahan Malaysia yang menjadikan raja sebagai tonggak kepada kedaulatan sesebuah negeri. Selain daripada itu, kesan lain adalah pemerintahan Kesultanan Islam yang berasaskan struktur pentadbiran Melayu di Melaka telah memperlihatkan pengaruh Islam yang kuat sebagai agama rasmi di Melaka. Sekaligus ianya meletakkan Islam sebagai dasar pemerintahan negara. Sultan atau Raja telah dijadikan sebagai lambang kepada ketua agama Islam. Jelas sekali dapat dilihat bahawa Kesultanan Melayu Melaka banyak memberi kesan kepada masyarakat Melayu dan Islam pada masa kini. Seterusnya, kesan pengaruh Islam dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat Melayu. Antara kesan pengaruh Islam yang boleh dilihat dan masih kekal hingga ke hari ini adalah dari segi pendidikan dan kesusasteraan. Kedatangan Islam ke Melaka telah memperkenalkan tulisan Zawi kerana dapat memudahkan lagi para ulama dan pendakwah untuk mengajar tentang agama Islam. Pendidikan Islam pula telah menjadi antara subjek dan silibus yang perlu dipelajari di peringkat sekolah maupun universiti, serta lebih banyak sekolah atau institusi agama ditubuhkan hingga ke hari ini. Terdapat juga hasil-hasil sastera Islam berdasarkan kepada kisah Nabi, pewira-pewira Islam dan sebagainya. Kisah-kisah ini sering diceritakan bermula dari seawal umur kanak-kanak. Kesannya, lebih banyak masjid-masjid atau surau dibina untuk umat Islam menunaikan ibadat dan ceramah-ceramah juga giat dijalankan untuk rakyat mempelajari Islam. Selain itu, pengislaman raja-raja telah mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk taat kepada raja. Masyarakat mudah terpengaruh dengan perbuatan dan kata-kata raja seperti yang ditunjukkan oleh Sultan Negara pada hari ini. Beliau sangat mengambil berat tentang rakyat terutama pada musim pandemik COVID-19 ini. Kata-kata raja dianggap muktamad dan perlu dipatuhi bagi menunjukkan taat setia rakyat kepada Sultan dan demi kesejahteraan negara. Apa yang dapat saya simpulkan terhadap dapatan kajian bagi topik ini adalah peranan Melaka dan selatnya dalam pembentukan etika dan peradaban Melayu dan Islam banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat generasi kini. Perkara ini dapat kita lihat pada kedudukan strategik geografi Melaka yang mendorong kuasa luar seperti British yang berusaha mengeksploitasi pertempatan itu bagi memenuhi kepentingan mereka di alam Melayu. Kedatangan Islam ke negeri Melaka pula berasbab itu melalui para pedagang serta mubalik dari negara Arab, India dan juga China. Pembentukan Islam berlaku secara beransur-ansur di Nusantara sehingganya wujud sebuah kerajaan pemerintahan Islam iaitu Melaka. Benarlah bahawa negeri Melaka mewarisi peradaban Melayu Islam. Seterusnya, kesenian juga mempengaruhi peradaban Melayu dan Islam di Melaka. Terdapat pelbagai hasil kesenian yang wujud pada zaman dahulu yang diturunkan kepada masa kini seperti seni ukiran, seni logam dan juga seni bina. Kejatuhan Melaka juga mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban Melayu dan Islam. Kejatuhan itu disebabkan oleh rakyat yang tidak bersatu padu dalam mempertahankan kemakmuran Melaka. Jelaslah bahawa antara punca signifikan kejatuhan Melaka disebabkan musuh dalam selimut yang berada di setiap penjuru kerajaan itu. Oleh itu, sifat perjuangan yang tinggi, kesetiaan dan juga jati diri adalah nilai murni yang perlu dijiwai oleh para pembesar dan juga masyarakat bagi mengelakkan berlaku kejatuhan Melaka ke tangan kuasa luar.
perlulah kita jadikan hal ini sebagai pengajaran supaya kita sentiasa bersikap positif dan menjaga etika serta adab agar perkara ini tidak berulang lagi pada masa akan datang. Antara cadangan yang boleh dilaksanakan oleh individu ialah seseorang itu hendaklah memahami serta menjiwai sejarah, pembentukan etika dan peradaban. Seterusnya, seseorang itu perlulah menerapkan sifat perpaduan dalam diri serta mengamalkan etika yang baik dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, sentiasa patuh dan taat kepada pemerintah dan undang-undang yang sedia ada. Dari sudut masyarakat pula, sentiasalah berfikiran holistik. Erti kata lain, tidak berfikiran sempit akan terhadap sesuatu. Hasilnya, ia akan menghasilkan suasana masyarakat yang aman dan harmoni. Dalam pada masa yang sama, mewujudkan budaya bersatu dalam kalangan masyarakat tanpa mengenal usia, bangsa dan agama dengan membantu antara satu sama lain ketika memerlukan seperti bergotong royong, rumah terbuka, hari keluarga dan lain-lain. Selain itu, menerapkan sifat budaya saing secara sihat bagi meningkatkan kemajuan dari segi pemikiran yang lebih terkehadapan. Beberapa cadangan lain yang boleh dilaksanakan dari sudut negara yang lebih menyeluruh ialah mengadakan program yang boleh meningkatkan budi bahasa dan nilai murni. Melalui program sebegini, ia dapat mencapai cita-cita negara dan masyarakat akan lebih menyedari akan kepentingan berbudi bahasa yang akhirnya melahirkan pelapis yang lebih berketerampilan. Seterusnya, mewujudkan modul yang lebih memfokuskan berkenaan etika dan peradaban bagi dipelajari oleh setiap lapisan masyarakat. Akhir sekali, negara perlulah mempertingkatkan program kemahiran yang menggunakan teknologi semasa mengikut arus kemodenan supaya dapat membantu negara untuk lebih berdaya saing dan selari dengan negara antarabangsa yang lain di persada dunia.